Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Hazim Aflah bin Abdullah bernama metrik A172074. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu di dalam kelas LMRR 1522 iaitu perancangan projek dan projek liberal yang diketuai oleh Insinyur Dr. Abang Anwar Ehsan. Bagi projek saya menggunakan pelan pengurusan projek iaitu pengurusan skop projek dan pengurusan jadual projek. Dalam pengurusan skop projek iaitu mengumpul keperluan, mengenal pasti skop dan membina WBS. Pengurusan jadual projek pula mengenal pasti aktiviti, menyusun aktiviti, membangunkan jadual, menganggarkan waktu aktiviti. Okey, seterusnya pengurusan skop projek di mana nama projek saya adalah Tempahan Pakaian Muslimah. Objektif adalah menghasilkan pakaian fashion muslimah yang ditempah oleh seorang selebriti, menyediakan penjadualan projek di dalam software projek liberal bagi memastikan aktiviti projek berjalan lancar. Deliverable dalam projek ini adalah satu proses pembangunan pakaian prototype, menghasilkan pakaian prototype. Milestone pula, projek bermula pada 5 hari bulan 7 2021 dan projek tamat pada 27 bulan 9 2021. Keperluan teknikal. Bahan-bahan dan peralatan seperti alatan menjahit, alatan menggunting dan sebagainya lagi. Konsep pakaian yang boleh diterapkan sama ada yang boleh diterapkan dalam agama Islam itu sendiri. Had dan pengecualian, 3 prototipe yang lebih permintaan, 3 corak yang berbeza, masa bercuti dan bekerja. Tinjauan pihak yang berkepentingan, mendapat maklum balas daripada pelanggan dan sentiasa mengikut kemahuan pelanggan. Seterusnya, struktur pecahan kerja ataupun WBS. Okey, paling atas sekali adalah tempahan pakaian muslimah. Dan di bawah tempahan pakaian muslimah ini terbahagi kepada dua deliverable iaitu proses pembangunan pakaian dan menghasilkan pakaian itu sendiri. Di bawah proses pembangunan pakaian, ia terdiri daripada warna pakaian itu sendiri, corak pakaian, bahan dan fabrik, lakaran dan cara bagaimana kita mendapatkan bahan dan fabrik. Seterusnya adalah menghasilkan pakaian. Di bawah menghasilkan pakaian ini, kita akan pertama mengukur, menggunting, menjahit, penambahbaikan serta hasil akhir. Seterusnya kita beralih kepada projek liberal untuk mengetahui bagaimana saya melakukan penjadualan projek saya. Di dalam penjadualan projek ini terdiri daripada nama, duration, start, finish dan predecessor serta notes. Okey, projek ini bermula pada 5 hari bulan 7 2021. Okey, projek ini terbahagi kepada dua major deliverable iaitu proses pembangunan pakaian prototype dan menghasilkan pakaian. Dan projek ini tamat pada 27 hari bulan 9 2021. Okey, mari kita lihat selebihnya. Okey, di bawah proses pembangunan pakaian terdapat lagi 5 summary task iaitu warna pakaian, corak pakaian, bahan dan fabrik, lakaran serta mendapatkan bahan. Okey, di dalam setiap summary task ini terdapat duration di mana saya telah menetapkan berdasarkan andaian. Okey, sebagai contoh kita lihat sebagai contoh warna pakaian. Di bawah proses pembangunan pakaian saya ini, pakaian muslimah saya ini. Jadi di bawah ini saya telah memilih tema berwarna merah dan duration yang diberikan adalah selama
3 hari untuk saya memilih apa-apa jenis warna yang bersesuaian dengan tema berwarna merah untuk menjadikan pakaian saya lebih kemas dan cantik. Selain itu, pada hari ke-6, pada hari yang ketiga pula, memilih warna pelengkap bagi setiap pakaian. Setelah saya mendapat warna pakaian merah ini, maka saya akan cari warna-warna pelengkap lainnya. Dan predisesi bagi ini adalah memilih tema berwarna merah itu sendiri. Jadi saya perlu memilih warna merah terlebih dahulu sebelum saya melengkapkan warna itu dengan warna yang lain. Dan tentulah setelah kita kedua-dua terpilih, maka kita tentukanlah warna bagi setiap pakaian itu. Iaitu kita ada 3 jenis prototype untuk dijadikan uh, ragaan nanti di waktu fashion show. Okey, seterusnya kita dapat lihat lagi lah beberapa yang saya telah tulis di sini, iaitu predecessor di mana contohnya sediakan peralatan yang lengkap. Dan sebelum kita sediakan peralatan yang lengkap, kita perlu mendapatkan maklumat terlebih dahulu tentang fabrik dan memilih fabrik yang berkualiti apa semua dan seterusnya lah. Okey, seterusnya kita beralih kepada meja deliverable yang kedua. Dan pada meja deliverable ini, kita mempunyai 25 hari untuk menghabiskan segala tugasan. Dan yang pertama tadi adalah 37 hari. Okey, yang pertama adalah mengukur. Di sini saya telah membuat ukuran fabrik mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, iaitu berdasarkan model-model yang kita telah ukur badannya untuk dijadikan model pada hari peragaan nanti. Jadi dan pastikan segala ukuran itu tepat. Dan di sini saya letakkan sebagai predecessor start to start. Sebabkan kedua-dua ini boleh berjalan secara serentak. Okey, seterusnya kita terlihat menggunting, menjahit dan penambahbaikan serta hasil akhir projek. Dan di sini pun sama, saya telah meletakkan start to start bagi memudahkan lagi urusan saya ketika saya melaksanakan tugasan nanti. Dan pada peringkat akhir, hasil daripada produk ini, saya akan meletakkan satu temujanji dengan pelanggan dan akhirnya pelanggan bersetuju untuk mengambil produk maka berakhirlah projek saya pada 27 hari bulan 9. Seterusnya kita akan melihat Gantt chart. Okey, yang pertama kita dapat lihat di sini adalah milestone yang bermula daripada 5 hari bulan 7 dan kita juga dapat lihat uh, meja deliverable serta disusuri dengan summary task dan sehinggalah tamat pada 27 hari bulan 9. Dan terima kasih